Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam siaran Garasi TV untuk pukul 3 petang pada 8 hari bulan November 2020. Saya mengucapkan terima kasih bagi mereka yang bersama kami malam tadi. Walaupun itulah rekod malam tadi. Berarti kita tidak menerima penembak hingga minit ke-53. Banyak yang saya pelajari dari live malam tadi. Seharian balik berfikir dan pagi tadi mesej dengan kawan-kawan untuk mendapatkan maklumat apa yang sedang terjadi dalam media sosial. Apa yang sebenarnya sedang mempengaruhi demografi media sosial. Saya bertanya pada kawan-kawan saya juga yang mereka adalah operator media sosial yang besar, terutama yang mengendalikan portal dan juga channel milik stesen televisyen yang mempunyai platform media sosial. Ramai memberitahu bahawa memang kerancakannya ada terjejas dengan teruk kerana sidang akhbar Ketua Pengarah Kementerian sidang media melalui platform digital Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan semalam juga menunjukkan kemeruduman angka tontonan. Cuma kita tak dapat kerana kami tidak melanggan beberapa information, jadi kami tak dapat mendapat keseluruhan apakah posting di media sosial juga merosot dengan teruk, apakah juga aktiviti komunikasi dan juga repost dalam media sosial juga berlaku dalam keadaan data yang sangat teruk. Tetapi beberapa rakan saya yang mengendalikan media sosial menjelaskan memang terdapat kemuncupan nilai aktif di media sosial yang sangat ketara. Dan ini adalah cabaran yang besar kerana kita akan melihat selepas ini media sosial akan swing ke mana. Walaupun posting masih ada, walaupun semua masih ada, tapi media sosial akan menemukan trend yang baru setelah melalui minggu yang beku sepanjang minggu ini. Terutama minggu sebelum PKP, minggu sebelum belanjawan yang sangat aktif. Tetapi selepas belanjawan, semalam adalah pengalaman pertama. Saya merasai betapa perlahannya, betapa demografi media sosial menjadi senyap dan menjadi kurang aktif. Orang berada dalam mood yang sangat rendah di platform media sosial. Apa yang boleh saya katakan bahawa ini juga minggu yang paling menguji kerancakan trafik baru di media sosial, terutama di Garasi TV. Setelah kami melalui 7 minggu yang aktif dengan 3 minggu terakhir, iaitu pada minggu 14, 15 dan 16, minggu 12, 13, 14 dan 15. Kami menerima 5,000 trafik baru. Tapi untuk minggu ini telah masuk hari yang hari terakhir ni, kerana minggu 16 akan berakhir hari ini dan Selasa nanti akan bermula minggu 17. Kami menerima hanya sekitar 1,500 trafik baru, iaitu merosot hampir 350% daripada jangkaan. Tetapi dia mestilah mempunyai sebab. Dia mestilah diteliti apakah puncanya. Tapi saya berharap saudara masih terus kekal dan terus bersama. Saya juga dapat melihat posting juga amat sukar untuk menerima share, untuk menerima komen. Hampir ramai orang tidak langsung memberi komen. Termasuk posting ketika saya mengeluarkan kandungan mengenai pertandingan bakat cilik KLWBC 2020. Itulah posting yang paling rendah yang pernah diterima oleh Garasi TV. Kerana mungkin posting ini bukan posting yang dinanti oleh komuniti Garasi TV. Tetapi saya fikir dia adalah posting ilmu berkaitan dengan membangunkan minda anak-anak, terutama kanak-kanak yang sekarang terperangkap di rumah kerana tidak bersekolah pada musim PKP. Apa yang patut mereka buat? Membaca buku, belajar untuk membuat public speaking dengan menceritakan semula buku yang mereka baca, meraih bakat mereka secara digital platform. Kerana kalau kita bimbang anak kita hanya asyik dengan game, anak kita hanya asyik dengan menggunakan media sosial untuk tujuan yang kita anggap kurang murni. Saya cuba menguji dengan meletakkan posting pertandingan bakat cilik untuk melihat sejauh mana kesedaran ibu bapa mengatakan bahawa ini adalah platform untuk memindahkan anak mereka dari kegilaan bermain game atau kegilaan-kegilaan yang mereka anggap tidak ada substan bagi seorang kanak-kanak yang berusia 7 hingga 12 ataupun 13 hingga 16 tahun. Tetapi dia hanya menambah 50 je. Cuma hari ini saya akan promote pada saudara untuk share bahawa sekiranya anda inginkan anak anda mencapai pertumbuhan yang positif sebagai seorang pengguna media sosial, terutama dalam era streaming 5G, apa yang ditawarkan oleh KLWBC 2020 adalah satu perkara yang baik untuk saudara latih anak saudara. Tidak semestinya dia menjadi seorang yang menyertai pertandingan, tetapi dia mengambil tahu bagaimana dunia digital akan berubah, bagaimana naratif yang berdasarkan akar umbi orang Melayu akan dipindah ke platform 5G. Dan ketika ini dicuba melalui platform IG dan Facebook untuk mendapatkan bakat kanak-kanak yang bijak, yang boleh membaca dan kemudian menceritakan kembali ceritanya dengan menggunakan platform media sosial. Jadi saya harap saudara share dan saudara baca. Saya akan run promonya mulai malam ni. Ketika live kita akan play promo 1 minit ni. Untuk memberi sedikit tip pada saudara bahawa di media sosial telah wujud satu kesedaran bagaimana untuk mendidik kanak-kanak menggunakan media sosial bagi tujuan yang betul. Yang kedua, melatih apa yang saudara selalu tanya, public speaking. Sekarang ni kita sebut medsos speaking.
Di mana apabila streaming berubah, berarti apa yang saudara lihat saya buat ni akan dibuat oleh beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu anak muda yang akan datang pada generasi akan datang apabila Facebook tidak lagi menjadi platform teks atau park and post, tetapi Facebook dan juga media sosial yang lain akan menjadi media streaming, di mana keterampilan dan karakteristik seseorang akan menjadi lebih terpacu dan lebih diperlukan. Akaun-akaun fake yang bersembunyi di balik nama-nama orang lain dan kemudian menjadi anjing yang merongrong ataupun membaling batu sembunyi tangan tidak akan lagi dianggap sebagai akaun yang ada integriti dan akaun popular, kerana akaun-akaun seterusnya tidak lagi dipacu oleh gambar-gambar profil, tetapi dipacu oleh orang yang berada di dalam platform tersebut yang memacu kandungannya. Itu dipanggil sebagai live streaming platform yang akan melanda seluruh dunia dalam kategori 5G. Okey, berapa number kita, saya Amin? 338. Saya akan terus je pergi pada saudara tentang poster tadi. Saya rasa saudara yang masuk adalah mereka yang ingin tahu tentang apa yang saya paparkan tadi mengenai sahnya Joe Biden memenangi pilihan raya US. Hanya tinggal satu saja kawasan yang belum dikira undinya, tapi Biden telah mencapai 304 undi. Berarti sekiranya undi Georgia diputuskan hari ini, berarti Biden akan menambah sekitar 16 undi lagi. Berarti dia akan mencapai 320 undi dan memenangi pilihan raya ini dengan mata yang mengejutkan, kerana kalau dikira pada minggu pertama dan kalau dikira pada hari pertama dan hari kedua ketika undi semasa dikira, Biden tertinggal sangat jauh. Tetapi apabila undi awal ataupun undi peti pos, di mana pengundi-pengundi yang datang mengundi lebih awal kerana ingin mengelakkan bersesak di pusat undi itu dikira ada lebih kurang 100 juta, hanya sekitar 85 juta saja rakyat Amerika turun mengundi secara konvensional, manakala 100 juta orang adalah mengundi dengan menggunakan option pilihan sempena mencegah penularan COVID-19 melalui kempen pilihan raya. Saudara dah tahu kata Biden akan menang. Semua media-media antarabangsa dan Biden sendiri telah tweet bahawa beliau menang, disambut oleh naib presidennya Kamala Harris. Dan sudah tentulah kita akan fikir ke depan. Ada yang tadi naikkan post, siapa menang sama saja, ini orang kafir. Saya jelaskan pada saudara, kalaulah kita sentiasa berfikir semua benda sama, esok adalah sama. Matahari timbul daripada timur dan tenggelam di barat. Matahari akan menghiasi langit siang dan bulan akan melihat langit malam. Tak payah berusaha, hiduplah seperti hari ini. Berarti setiap benda yang bergerak, dia merangsang kita untuk bergerak dan berfikir bersama pergerakan tersebut. Itulah dipanggil kematangan. Berarti kalau saudara sentiasa berfikir KP, dia akan menjadi masalah. Saudara tak akan boleh membuka minda saudara untuk melihat apa yang saudara sebut KP buat. Apa yang saudara sebut KP berfikir. Dan bagaimana nak menangani dan bagaimana kita nak menyesuaikan dia atau kita bertindak balas. Sebab tu kadang-kadang saya selalu nasihatkan saudara, akal yang sejengkal, fikir dulu supaya dia menjadi leher zirafah. Kalau tak boleh lagi posting-posting yang menggambarkan bahawa akhirnya saudara rasa macam saudara bijak. Tapi posting itu menggambarkan kebodohan yang berjela-jela. Saya bukanlah anti option posting, tapi saya suka menggambarkan bahawa elakkan posting yang menampakkan kebodohan kita. Okey, saya bagi pada saudara bahawa untuk penjelasan saudara, Biden adalah orang Demokrat. Sebelum kedatangan Trump, di bawah pemerintahan Obama selama 8 tahun, Obama memerintah selama 2 penggal, Obama melancarkan 8 serangan ketenteraan ke atas negara Islam. 2 serangan ketenteraan yang sangat besar, iaitu Obama menyerang Syria, Obama menyerang Iraq dan Obama menyerang Afghanistan. Ia melumpuh dan melemahkan terus negara ekonomi Islam. Obama juga secara tidak langsung membenarkan Amerika campur tangan di Syria, di Libya, memainkan peranan yang penting dalam agenda Amerika dalam revolusi Sedar untuk menjatuhkan pemimpin-pemimpin Islam di Asia Barat dan juga di Afrika Utara yang tidak pro Amerika. Amerika telah menyerang Sudan secara tidak langsung. Amerika telah mencerabul masuk ke Pakistan tanpa kebenaran untuk membunuh Osama bin Laden. Jadi ini antara sejarah bagaimana Demokrat yang dianggap parti yang sangat agresif dalam perang. Dan inilah juga calon yang menang, iaitu Joe Biden. Jadi bagaimana kita nak melihat migrasi antara era Demokrat yang penuh dengan darah, sejak daripada zaman Presiden-Presiden Demokrat yang lalu, dan bagaimana kita akan melihat pula Republikan yang dianggap kurang mengamalkan campur tangan asing dalam dasar luarnya, tetapi sangat berbeza ketika di bawah pimpinan Trump. Dan bagaimana orang Islam hari ini akan terimpak apabila Biden memasuki dan mengangkat sumpah pada 20 Januari dan menjadi Presiden Amerika. Pertama saya ingin jelaskan kepada saudara, saya hanya melihat dalam 2 isu saja. Pertama adalah kepentingan Biden, dasarnya lebih sederhana terhadap Palestin. Kerana saya jelaskan kepada saudara soal yang paling mudah. Dia kafir, dia Yahudi, dia apa tak apa. Tapi dia orang yang akan memainkan peranan penting tentang kedudukan Masjid Al-Aqsa, tempat yang ketiga paling suci bagi orang Islam dan Allah sebut dalam Al-Quran.
Biden ni kafir ke, dia Amerika ke, dia tak dapat hidayah ke, dia nak masuk neraka jahanam, itu Allah dah aturkan. Tak payahlah kita membebel-bebel dengan posting-posting yang menggambarkan akal kita sejengkal. Tetapi kita ketika tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Palestin dan juga terhadap Masjid Al-Aqsa yang Allah sebut sebagai tempat suci ketiga, janganlah kafirkan orang. Sebab iman saudara pun belum tentu terjamin sekiranya saudara tidak mempunyai irtikad bahawa memelihara Masjid Al-Aqsa adalah sebahagian daripada tuntutan, kerana Allah sebut dalam Al-Quran itulah tempat yang ketiga paling suci dalam Islam. Kalau saudara nak memperlekehkan apa pun, ingat, tanggungjawab saudara untuk tidak memperlekehkan kepentingan agama sendiri masih lagi ada. Ini reminder saya untuk saudara orang Islam berubah fikiran, untuk mempunyai perasaan bahawa Islam itu bukan tentang Melayu saja, bahawa Islam itu bukan tentang Melayu yang berada dekat rumah kita dapat KWSP 10,000 ataupun tidak. Melayu yang dekat rumah kita itu mendapat keuntungan atau tidak daripada bajet negara. Kerana bangsa saudara tak akan ditanya di kubur. Yang akan ditanya adalah saudara seagama dengan saudara. So saya berkeras dalam soal ini untuk mengingatkan, jangan naikkan posting-posting yang bodoh. Simpan kebodohan supaya akhirnya, kalaulah bodoh kita macam kuih lapis, sembunyikan dia di bawah telungkup pinggan. Supaya orang tak nampak bodoh kita yang buang selapis ada selapis lagi. Buang selapis ada selapis lagi. Buang selapis ada selapis. Tempat saya dipanggil bodoh macam kuih lapis. Dibuang selapis, bodohnya selapis lagi. Dibuang selapis, ada selapis lagi. Jadi tempat saya ada satu peribahasa, kau jangan bodoh mat macam kuih lapis. Berarti yang diajar berkali-kali tapi bodohnya tak dapat juga dicerdikkan. Saya balik kepada saudara. Pada 2017, Trump telah menghantar menantunya, iaitu Kushner. Kushner pergi ke Palestin dan dan juga pergi ke Israel untuk membuat rundingan. Apa yang dipanggil sebagai The Tron Deal. The Tron Deal ni adalah Palestin kalau nak apa-apa pun mestilah bersetuju bahawa Baitul Maqdis adalah ibu negara Israel. Ini deal yang dia sampai dan dia optionkan saja kepada Presiden Mahmud Abbas bagi pihak Palestin, dan dia optionkan saja pada Presiden Israel. Dalam apa jua keadaan, deal tu Israel mahu deal yang sedemikian. Bahawa kalau orang Islam nak berunding tentang Palestin merdeka, kalau umat Islam di Palestin nak berunding hak kerakyatan rakyat Palestin, kalau nak menuntut kembali tanah-tanah yang diduduki oleh orang Israel, pertama mestilah setuju dengan perjanjian Tron, bahawa seluruh Baitul Maqdis, barat dan timur, berarti termasuk juga kawasan Masjid Al-Aqsa, hendaklah diserahkan sepenuhnya sebagai ibu kota milik Yahudi. Berarti Yahudi akan memerintah sepenuhnya kota suci, dan kemudian barulah perundingan akan dibuat. Sama ada tanah ladang zaitun yang pernah dirampas oleh orang Israel akan dipulang kepada orang Yahudi, sama ada pertempatan haram Yahudi yang dibina di atas bumi Palestin akan dipulangkan atau tidak. Sama ada orang Palestin akan diberi hak-hak kerakyatan yang membenarkan mereka menerima pendidikan dan juga mereka menerima rawatan. Sama ada cukai yang dikutip oleh Israel akan dibagi kepada rakyat Palestin untuk tujuan pembangunan. Itu adalah urusan rundingan yang terkemudian. Orang-orang Palestin menolak rundingan ini. Berarti apabila Kushner pulang balik ke Amerika, dia menyebabkan Trump marah. Dan Trump terus saja berhubung dengan Presiden Israel, meminta segera diisytiharkan bahawa Baitul Maqdis adalah ibu kota Israel. Ini perkara yang paling penting untuk saudara-saudara. Sama ada saudara nak tunggu Trump terima, saudara nak tunggu Joe Biden terima hidayah, sama ada saudara kata siapa saja memimpin Amerika akan tetap sama ada saudara nak naik posting apa untungnya kita ambil tahu tentang Palestin, lampu. Saya ingin mengingatkan saudara, yang penting adalah saudara melihat apa nasib Baitul Maqdis, kerana di Baitul Maqdis ada Al-Quds, kerana di Al-Quds adanya Masjid Al-Saqra dan adanya Masjid Dome Al-Turaq. Di situlah Rasulullah SAW bermikraj daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa, dari Masjid Al-Aqsa dia ke Sidratul Muntaha. Berarti saya tak suka saudara memperlekeh-lekehkan benda yang begini penting, kerana akhirnya kita akan melihat bagaimana Biden menguruskan hubungannya dengan Israel dan akhirnya memberi ruang kepada orang Palestin. Dan paling tidak, kalaulah kita tidak dapat memerdekakan Masjid Al-Aqsa, seperti mana perjuangan orang Palestin dan perjuangan Pak Hezbollah di Lubnan, berarti janganlah mencela, tapi sekurang-kurangnya ada fikir dan ada doa. Sebab itu saya bagi tahu kepada saudara, Biden telah tidak menyatakan dasarnya mengenai Palestin ketika beliau berkempen. Biden hanya menyatakan satu daripada dasar utamanya adalah untuk menyelesaikan rundingannya dengan Iran mengenai tenaga nuklear. Biden enggan menggunakan dasar yang keras, iaitu menyekat minyak Iran daripada dijual, menyekat urusan perdagangan dengan Iran, yang menyebabkan ramai rakyat Iran jatuh miskin dan berada dalam kebuluran. Paling tidak,
Biden yang tak terima hidayah ni pun, dia mempunyai satu polisi yang akan melonggarkan sekatan ekonomi dan akan menyelamatkan berjuta-juta rakyat Iran. Nanti saudara kata pula, biar matilah dia Syiah. Allahu Akbar. Susah berunding dalam Facebook ni. Tak apa. Sekurang-kurang pandanglah dia manusia. Kerana ini rundingan yang akan membolehkan satu negara yang mempunyai berpuluh-puluh juta orang yang hidup dalam kemiskinan dan terancam kerana ekonominya merosot dengan teruk. Dasar Biden akan membantu berjuta-juta, berpuluh-puluh juta rakyat Iran yang hidup dalam kemiskinan kerana sekatan perdagangan, kerana Amerika enggan membenarkan rakan-rakan sekutunya juga berniaga dengan Iran. Amerika mengharamkan sebarang bentuk import daripada mana-mana negara untuk membeli minyak dari Iran dapat dilonggarkan. Itu janji Biden. Apa yang kita harapkan supaya besok kalau saudara up status di Facebook, tak adalah sembang benda bodoh-bodoh. Naikkanlah status di Facebook. Pak Din, semasa kau jadi PM ni, perkara yang pertama sekali Malaysia nak buat, hantar nota kepada Biden menyeru tarik balik konsulat Baitul Maqdis, konsulat Amerika di Baitul Maqdis dan balik ke Tel Aviv. Sekurang-kurang pagi-pagi saudara bangun, dapatlah saudara kata, wahai orang Islam, bersatu kita naikkan hashtag send back American send back American ambassador to Tel Aviv. Tak adalah kau merapu pagi-pagi, Mak. Tulis benda-benda meroyan yang menggambarkan seolah-olah kau dah beranak 9 sedangkan kau lelaki-lelaki. Orang pun heran, lelaki mana pula meroyan. Itu saya marah tu, sebab saya bukan marah sebab apa. Sebab concern dan akal tu dah sejengkal. Lepas tu pergi bagi komen-komen tu, berdepa-depa. Yang saya jelaskan kepada saudara adalah penting, kita semua tahu, kerana perkara pertama yang kita nak kerajaan kita lakukan sekarang adalah menghantar nota bantahan untuk segera. Kalau Amerika menarik balik kedutaannya di Tel Aviv, bererti Israel akan mengangkat bendera putih dengan mengatakan separuh kaki mereka untuk menakluk Baitul Maqdis dan mendapatkan Al-Quds telah gagal. Kerana sebelum ni apabila Amerika memindahkan kedutaannya pergi ke Baitul Maqdis kerana Trump mengatakan Baitul Maqdis adalah ibu negara Yahudi, Brazil dan juga Malawi telah bersetuju. Beberapa negara yang lain menanti hari saja untuk berpindah. Tetapi sekiranya Biden menarik balik polisi tersebut kerana didesak oleh ramai pemimpin negara Islam, berarti akhirnya sekurang-kurangnya orang boleh menjamin bahawa Al-Aqsa akan kekal seperti sekarang, kalau tidak pun lebih baik. Di mana umat Islam masih lagi boleh mengesahkan bahawa Al-Quds, kawasan suci yang dimiliki orang Islam itu kekal sebagai milik kita. Walaupun kita memikirkan bahawa untuk mendapatkan satu perjanjian Palestin merdeka masih lagi jauh. Tetapi fikir supaya dia tak berlaku seperti peristiwa pada tahun 1197. Pada tahun 1197, apabila Saladin Al-Ayyubi menang, dia telah mengumpulkan tentera dia, merentas daripada Mesir, mereka menawan Lebanon, mereka melawan Accra, mereka menawan Jaffa City, mereka menawan Beirut, mereka menawan Sidon, dan mereka hampir sampai ke dalam Baitul Maqdis untuk membebaskan Baitul Maqdis pada tahun 88, diduduki oleh tentera Kristian. Apa yang dilakukan oleh orang kafir pada waktu itu, mereka masuk ke tempat-tempat suci, mereka pacak bendera-bendera Kristian hinggalah logo palang salib berada di puncak tempat Nabi bermikraj. Sesuatu yang tak pernah dilakukan selama 800 tahun. Tempat itu menjadi tempat suci apabila Ottoman berjaya, apabila Saidina Abu Bakar berjaya membebaskan Masjid Al-Aqsa daripada tawanan daripada orang kafir kepada orang Islam pada tahun 15 Hijrah ataupun pada tahun 537 Hijrah Masih 15 Hijrah 537 Masih. Selama 800 tahun tempat itu adalah tempat suci, tetapi untuk mengugut supaya Saladin tidak menyerang keseluruhan tentera Kristian yang telah kalah perang dan menduduki Masjid Al-Aqsa, mereka naik dan menggambar kami akan bakar semua benda ni, dan dia naikkan salib di dua puncak tempat yang paling suci. Gentar hati Saladin. Walaupun dia kata, seperti mana kamu membunuh semua orang Islam tanpa pengampunan ketika kamu menakluk kota ini pada tahun 1095, aku akan merampas kota ini dengan tidak membiarkan satu nyawa pun daripada kalangan kamu hidup. Tapi akhirnya Saladin berundur sebab itu tempat suci. Dan Saladin membuat pertukaran 30,000 tentera barat, 30,000 tentera Kristian dalam perang salib yang terperangkap dalam kawasan Al-Quds yang suci itu. Saladin tak membunuh, tapi kerana dia menyayangi Al-Quds supaya tidak Al-Quds dimusnahkan dengan dibakar, dia tawarkan untuk lelaki bayar 1 dinar, untuk perempuan bayar setengah dinar, kamu dibebaskan dan pulanglah ke negeri kamu. Ini saya ceritakan pada saudara.
Bahawa janganlah sampai ke zaman-zaman kita, kerana kita naikkan status, dia kafir, dia ni Yahudi, kita tak ada fikir bahawa apa yang sedang kita fikirkan, kalau kita tak buat sekarang, kalau kita tidak berusaha sekarang, kalau kerana Allah tidak menakdirkan Trump kalah, bererti usaha tersebut akan membolehkan Yahudi menguasai Al-Quds. Itu kemenangan besar ni, impak dia adalah projek untuk melaksanakan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel akan terjejas dengan teruk, kerana Israel dengan secara rasmi telah menyokong Trump. Sebab tu saya kata pada saudara, apabila Trump diumumkan secara tak rasmi menang semalam, Israel menggelupur. Kementerian Luar Israel terus mengeluarkan kenyataan membidas Biden dengan mengatakan cara Joe Biden ingin berbaik-baik dengan negara Islam terutama Iran akan meletakkan Israel dalam keadaan susah. Kerana dasar Biden tidak mesra Israel. Itu satu, saya beli penjelasan pada saudara untuk saudara faham, dan saya patah balik dalam sejarah yang panjang. Tak payahlah fikir Biden boleh lulus KWSP, ni bukan masa dia nak cerita. Biden boleh bagi wang bantuan sara hidup, ni bukan platform ni. Jangan campur aduk tuan-tuan. Tuan-tuan sedang runsing kerana tak dapat KWSP. Jangan best saya dekat sini kerana saya cerita tentang Biden, apa kena-mengena Biden dengan KWSP. Untuk saudara mungkin masuk akal, untuk saya tak masuk akal. Jadi apa masalah, buang dulu. Pegang hari ni cerita agama. Hari ini adalah cerita untuk melihat nasib tempat ketiga paling suci. Bila kita ada iman, satu perkara adalah kita kena beriman dengan Al-Quran. Disebut dalam Al-Quran, selepas Mekah Mukarramah, selepas Madinah Munawwarah, Al-Quds, Haram Asy-Syarif adalah tempat yang paling suci di kalangan Islam. Tak ada Tuhan sebut 4 atau 5 tempat. Di dalam Al-Quran, 3 saja. 3 saja tanggungjawab orang Islam kat atas bumi yang luas ni, nak memelihara rumah Allah yang paling suci. 3 tempat. Berarti saya jelaskan pada saudara, sejarah kota ni sangat panjang. Dan hanya ada 2 orang saja, orang Islam yang dikaitkan sebagai pejuang yang berkait dengan Masjidil Al-Aqsa. Nabi ni Isra' Mi'raj. Turun dan balik. Nah, apabila Nabi balik, Nabi sampaikan kepada sahabat-sahabat dia. Antara sahabat yang mendengar ni adalah Saidina Abu Bakar, Saidina Umar Al-Khattab. Nabi cerita detail apa yang berlaku waktu dia berisra', apa berlaku waktu dia bermi'raj. Bila Nabi wafat, dan apabila Saidina Abu Bakar wafat, Saidina Abu Bakar merintah tak lama, 2 tahun lebih je. Datanglah satu orang bernama Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab ni hati dia satu saja. Al-Quran dan sebut, dan Nabi Muhammad SAW telah pesan pada aku tentang sucinya Al-Quds ni. Maka pada tahun 537 ataupun tahun 15 Hijrah, dia memimpin tentera Islam. Tak besar pun. Tentera yang ikut dia tak besar. Tetapi kekuatan Islam dah ada, kerana pada waktu itu Islam adalah dipimpin oleh ramai panglima perang yang hebat-hebat. Khalid bin Walid pun ada dalam pasukan tu. Semua panglima-panglima perang sangat hebat kerana mereka telah berperang sejak zaman Nabi. Kerana orang Kristian mendengar datangnya satu pasukan perang yang telah hebat, orang Kristian menyerah kalah dan membenarkan tentera Islam masuk saja ke dalam Masjidil Aqsa. Masuk tanpa tumpah setitis darah pun. Tak seperti perang Mabuk apa semua tu yang panjang-panjang tu, yang dalam perjalanan tu untuk mengembangkan Islam. Tetapi Allah buka pintu untuk mendapatkan Masjidil Aqsa di tangan Saidina Abu Bakar, Saidina Umar Al-Khattab dengan cara yang mudah. Umar Al-Khattab, kerana orang Kristian membenarkan dia masuk dan mengambil tempat tu, maka dia telah membuat satu khutbah yang sangat penting. Khutbah yang tidak berlaku di mana-mana tempat apabila Islam menjajah ataupun meluaskan empire-nya. Khutbah dia sangat terkenal tu berlaku di depan gereja Srebrenica, tempat Nabi Isa dilahirkan. Itu gereja suci. Tempat Isa dilahirkan. Di situlah Maryam. Saya dah pergi gereja sebab saya 2 kali masuk ke Israel. Saya pergi tengok tempat Isa lahir dan dipercayai di situlah Isa keluar daripada rahim ibunya. Ditanda dengan logo bintang 5 tu. Dan di situlah orang Kristian pergi dan mencium lantai tu kerana memandang suci, kerana dalam kepercayaan mereka dalam gua kecil itulah. Sebab dia adalah church besar yang dibina dalam gua. Dibina church besar di Baitul Maqdis ni 2 je. Satu tempat kelahiran Isa dan satu lagi tempat Isa mati disalib. 2 tempat je. Maka saya bagi tahu pada saudara, Saidina Umar sampai depan church tu. Maka keluar padri yang baik ni dan dia berkata kepada Abu Bakar, masuklah bersolat dalam masjid kami. Tapi Abu Bakar pada waktu itu tak buat solat. Sebab Abu Bakar kata, kalau aku bersolat di dalam gereja, aku takut selepas ini dia menjadi amalan di kalangan pengikutku. Jadi walaupun pada waktu itu Abu Bakar, Saidina Umar kata, jangan bawa kuda masuk gereja, jangan bawa kuda masuk ke dalam sinok. Sinok adalah rumah suci orang Yahudi. Kerana mereka tidak memerangi kita ketika kita memasuki kota ni.
Maka itulah perjanjian dia menjadikan bahawa kalau saya sampai tempat tu, di depan gereja tu dibangunkan satu menara. Dinamakan menara Saidina Abu Bakar kerana dekat menara tu lah. Kalau jarak menara tu dengan pintu masuk ke gereja tempat Nabi Isa AS dilahirkan tu hanya kira-kira 10 langkah je. Jadi dibina menara tu, menara wujud sampai sekarang. Menara itulah dipanggil sebagai menara khutbah Saidina Abu Bakar yang pertama. Untuk pengetahuan saudara juga, apabila Saidina Abu Bakar masuk tahun 537, maka Islam berkembang dengan pesat. Hingga boleh sebut Byzantine ni, Palestin ni menjadi salah satu daripada kawasan empire Islam yang sangat besar selama 400 tahun. Hinggalah apa yang menyebabkan Islam jatuh adalah kerana 3 golongan yang tidak beragama telah masuk Islam. Di Eropah pada waktu tu orang Slav, dipanggil Slav ni, saudara tengok kan filem 200 yang terkenal tu. 200 tajuk dia. 300 yang pahlawan-pahlawan perang yang berbakal baik. Jadi orang ni masuk Kristian. Bila Slav masuk Kristian, Viking masuk Kristian, dan satu lagi dipanggil Magog. Kaum ni masuk Kristian, berjaya di Kristian kan. Kaum lanun, kaum pembunuh yang ganah-ganah ni berjaya di Kristian kan. Maka Paus, saya lupa nama Paus tu, saya ingat. Paus Urban. Paus Urban kedua. Beliau adalah seorang pemimpin gereja Katolik yang sangat terkenal. Maka Paus Urban telah memanggil panglima-panglima Inggeris dengan mengatakan bahawa bawa 3 kaum yang mahir berperang dan mahir berlayar ni, tawan semula Masjid Al-Aqsa. Maka itu bermula perang salib. Yang saya sebut pada kita, dalam sejarah elok kita sebut perang jihad. Kalau kita baca buku sejarah, dia sebut perang salib. Saya tengok banyak orang translate pun dia sebut perang salib. Dia adalah perang jihad. Dalam Islam ditulis 9 kali dalam perang tu, dalam tempoh setelah tentera Kristian datang dan merampas mengampas Masjid Al-Aqsa pada tahun 1095, dalam perang yang orang Islam dianggap lemah dan tidak bersedia. Ketika perang di mana krisis politik begitu banyak berlaku di dalam kalangan orang Islam, maka tentera Kristian dengan mudahnya telah mengambil alih Masjid Al-Aqsa dan menawannya di atas arahan Paus Urban II, dengan menggabungkan 5 bangsa yang besar, Inggeris, Perancis dan 3 suku tadi yang saya kata tu Slav, iaitu orang Eropah Timur, Viking, orang Norwegian ataupun orang Scandinavian, dan satu lagi Magogs. Magog ni saya rasa orang Inggeris yang berada di area Scotland Island semua tu. Dan ketiga bangsa perang ni telah pergi dan berjaya dan menawan Masjid Al-Aqsa. Saya cerita pula pada saudara, kita tak boleh lepas tangan. Sebab selama 88 tahun jatuh di tangan orang Kristian tu, ada seorang lelaki bernama Salahuddin Ayyubi. Dia ni lahir di Tikrit, Iraq. Dia datang daripada suku yang bukanlah suku yang dihormati. Dia adalah suku Kurdish je. Dia lahir di Tikrit, bandar yang sama dengan Saddam. Cuma Saddam Hussein ni lahir di 2 bandar. Saddam adalah darah Arab Iraq. Dia adalah darah Kurdish. Dia datang oleh kerana pada waktu tu bapa saudara dia Mahmud Najmuddin adalah pemimpin tentera perang yang terkenal. Dia bagi tahu dekat bapa dia Mahmud Najmuddin, bawalah aku ke beberapa medan perang kerana aku ingin belajar berperang. Dia pergi mengikut bapa saudara dia perang dalam banyak medan hinggalah dia menjadi pakar dalam bidang strategi. Orang ni saudara, dia lahir pada tahun 1124. Selama bertahun-tahun dia berperang hinggalah pada usia dia 48 tahun, iaitu pada tahun 1197. 1187 dia berjaya menakluk semula Masjid Al-Aqsa. Dalam perang yang sangat hebat. Kalau baca sejarah perang ni, saudara dapat lihatlah bahawa kalaulah bukan orang yang dalam hidup dia tidak meninggalkan Al-Quran, tidak meninggalkan solat malam, berpegang kepada seluruh falsafah hidup yang diberikan oleh Imam Ghazali, beriman dengan segala benda yang diajarkan oleh Abdul Qadir Jalani, orang ni tak akan dapat memimpin dan merampas Masjid Al-Aqsa. Dan saya beritahu pada saudara, takkan ada lagi lah orang Islam yang macam tu lahir. Yang dalam hidup dia, Allah, Muhammad, berpegang kepada seluruh kitab falsafah diri yang diajarkan oleh Imam Ghazali, dan dia mengikut segala kesufian dan juga bagaimana membina diri yang elok daripada Syekh Qadir Jalani. Orang ni pergi, dia ni menang. Dia datang daripada satu bangsa yang bukan dihormati dan bukan dimuliakan oleh Arab. Dia adalah Kurdish. Jadi dia pergi, tapi kerana dia hebat dalam berperang, kerana bapa saudara dia, Mahmud Najmuddin juga adalah seorang pemimpin jeneral perang yang sangat hebat. Dia menyertai dan dia berjaya menyampai Masjid Al-Aqsa. 88 tahun setelah, boleh bayanglah apa yang membuat dekat masjid. Kan Haram Asy-Syarif ni saya cerita saudara, waktu saya pergi, orang kafir tak dibenarkan masuk. Haram Asy-Syarif tu, di bawah Yahudi perintah sekarang pun orang Islam akan mandi darah. Syuhada Palestin yang akan mandi darah, kalau ada pintu masuk tu orang kafir nak masuk. Saya nak masuk pun,
Walaupun polis Israel yang jaga, nanti Mak Mazhur akan share gambar tu. Saya terpaksa gambar posing-posing dengan polis Israel yang lawa tu. Okey, saya nak masuk tu pun, Yahudi tu akan panggil imam masjid keluar. Saya terpaksa bersyahadah dan membaca sekurang-kurangnya Al-Fatihah atau 2-3 ayat yang lain. Hinggalah imam masjid tu kata pada orang Yahudi, betul dia ni adalah Muslim. Barulah saya dibenarkan masuk. Okey? Dan saya bernasib baik waktu saya pergi umur saya dah lepas 40. Kalau saya sebawah 40, saya tak dibenarkan masuk. Kerana kawasan itu Israel haram orang-orang Islam yang berusia bawah 40 tahun masuk. Dia takut masuk tak keluar berkubur dan bina kekuatan. Sebab Israel tak boleh pijak kawasan tu. Kawasan tu haram bagi orang kafir. Saya jelaskan juga pada saudara, buruk macam mana pun sahabat kita ni orang Palestin ni, saudaralah pandanglah. Kan orang Melayu ni suka pandang rendah pada orang. Dia sajalah yang betul. Tapi saya cerita dekat saudara, kalaulah bukan kerana orang Palestin yang sekarang diuji oleh Allah untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa, dah lama dah. Tapi orang Palestin ni berpecah macam mana pun, dia masuk Hamas, dia masuk Fatah, bab Masjid Al-Aqsa, mati lillahi ta'ala. Itu menjadikan tempat tu sangat kuat. Sebab tu saya cerita pada saudara, kalau Allah uji benda tu ke atas kita, saya tak hina orang Melayu. Saya kata belum tentu. Orang Melayu tak dapat KWSP pun dah mengamuk dah habis rayuh rendah dah. Kan? Ini orang yang dalam hidup dia tak mendapat apa-apa. Air tak ada, makanan tak ada, kerja. 60% orang Palestin tidak bekerja. Hidup dengan menjual batu, hidup dengan jual buah anggur dan hidup dengan menjual buah kurma muda tu, rotab. Dan mengharap pelancong-pelancong yang datang. Kerana pelancong Islam datang sedikit, tetapi orang-orang Kristian yang pergi melancong di tanah suci, orang Kristian ni dia anggap dia menganggap Batu Makkah di bandar suci sebab Isa lahir dan wafat di situ. Orang Kristian yang pergi sana semua mulia, tak payah risaulah. 10 kali akhlak pada orang Islam. Mereka lah yang membeli daripada orang Islam ni buah-buah ratab dan juga batu-batu pirus ni. Dibayar dengan harga dolar. Kebanyakan mereka datang daripada Greece kerana Greece adalah orang Ortodok. Dan saya jelaskan kepada saudara, orang ni walaupun lapar macam mana pun tidak akan merintih di kaki orang Yahudi. Sebab itulah orang Palestin berperang sampai sekarang. Nak mencari satu Palestin yang belot menjadi baruah Israel, tak akan jumpa dalam bumi dia. Saya jelaskan pada saudara juga apabila saya menyentuh hari ini untuk saudara faham bahawa mulai besok, mulai lusa apabila kita mempunyai peluang, walaupun kita hidup dalam keadaan susah, Allah uji kita susah baru beberapa minggu COVID-19, tapi Allah telah menguji Palestin susah daripada tahun 1948, uji lagi susah dari Masjid Al-Aqsa apabila kalah perang pada tahun 1968. Berilah sokongan dan sekurang-kurangnya saudara sedar apa yang perlu kita buat. Biden menang, siapa menang kita tak peduli, tak apalah. Biden kafir tak dapat hidayah, saya nak buat macam mana dia tak dapat hidayah? Pergi post dekat status saya mau pening. Takkanlah saya nak bagi hidayah kat Biden. Yang saya datang untuk bagi gambaran adalah bagaimana untuk memastikan kita boleh memainkan hari esok peranan sekurang-kurangnya. Pertama, tak kira Tan Sri yang amat berhormat Tan Sri Mahyudin Yassin atau Abah atau Yidin, kita minta apa yang pertama dilakukan oleh kerajaan adalah segera menghantar nota bantahan dan segera menghantar surat diplomatik meminta, kata sebagai sebuah negara Islam, perkara pertama Biden perlu lakukan adalah menarik semula pengiktirafan Amerika bahawa Baitul Maqdis adalah ibu negara bagi negara Zionis Yahudi. Okey, itu saja. Saya ingat tak ada apa. Berapa view kita ni dah? 805. Itu saja brief saya untuk petang ni. Kalau ada soalan saya boleh tanya sikit. Tapi saya bukan pakar sejarah. Saya cuma bercerita berdasarkan pengalaman saya. Saya ke sana 2 kali. Saya ke Israel 2 kali. Saya bukan saja ke Palestin, saya ke Israel. Saya pergi sampai ke Tel Aviv. Saya melawat orang Islam, 2,000 orang Islam yang terperangkap di tengah-tengah Israel dan tinggal di Jaffa City. Saya melawat semua bangunan-bangunan lama yang dibenakan oleh Empire Osmaniyah. Saya pergi ke Masjid Bahar, masjid yang dibina oleh Sultan Abdul Hamid yang hari ini ditukar jadi bar. Kan? Kita tak dapat 10,000 duit KWSP, tak apa tuan-tuan. Tak ada masjid tempat kita yang belum Allah uji ditukar jadi bar. Di sana masjid lama yang dibina oleh Empire Osmaniyah pada abad yang ke-16. Cara dia nak menghina tuan-tuan, masjid tu, Sultan Abdul Hamid ni, bila dia sampai setelah Empire Osmaniyah berkembang, dia sampai di bumi Masjid Aqsa, dia nak melawat, dia dah pergi Mekah apa semua, dia nak tengok inilah bumi ketiga paling suci bagi umat Islam, maka dia datang berziarah. Bila dia datang berziarah, dia teringat Nabi kata, ada 3 benda kan, kamu lihatlah laut dan ingatlah wajah ibu. Maka dia bina satu masjid menghadap ke laut, di mana masjid tu dia datang bersolat, salah satu kerana dia rindu pada Allah, yang kedua adalah dia rindu pada ibu dia. Jadi setiap kali orang tahu kalau perginya Sultan Abdul Hamid solat di Masjid Bahar, berarti ada 2 kerinduan. Satu rindu pada Allah, dia menunaikan solat waktu. Yang satu dia menyendiri kerana dia kata daripada wajah laut dia lebih mudah membayangkan ibunya. Jadi masjid tu dia bina. Sangat sentimental masjid. Masjid tu sekarang ni diratakan, kubahnya ditinggalkan, bulan bintang dikepak, atas tu diminum arak. Saya waktu sampai tu,
Tengok dan berdiri dekat situ. Nak menangis pun ada. Tapi kita boleh turun. Tapi kena turun jauh. Jalan ke pantai, pusing U-turn. Kita boleh bersolat dalam masjid tu. Cuma bahagian bumbungnya saja diratakan sebab dia masjid tu dia atas jalan raya, bawah ni pantai. Masjid tu sebenarnya di pantai tapi bumbungnya dibina naik ke tinggi supaya kubahnya nampak. Kubah tu sekarang bulan bintang dikepak, kubah tu dia jadi sebagai salah satu tempat untuk letak hiasan dan di atas bumbung tu lah minuman keras dijual. Itu adalah antara satu peristiwa yang saya nak bagi tahu kepada saudara. Tak apa, Allah uji kita setakat KWSP ya. Tapi janganlah kerana KWSP kita meroyan sampai seolah-olah kita lupa bahawa tanggungjawab kita tentang agama tu masih ada. Okey, itu je. Ada soalan tak Nizam? Tak ada. Okey, kalau tak ada, saya ucap terima kasih kerana angka yang saudara bagi tu meredakan hati saya. Kerana sekurang-kurang ini saya dapat bercakap tentang saudara bahawa pilihan raya Amerika tidak berlalu begitu saja. Bukanlah soal siapa jadi dia kapit. Tolong, akal boleh sejengkal, tapi posting jangan sejengkal. Sebab tu orang kata kalau bodoh makan sendiri. Jangan cerita kat dia, aku makan bodoh tu. Nanti orang kata lah bodoh. Kenapa kau pergi makan bodoh tu? Jadi selalunya kalau ada kebodohan, orang yang paling bodoh di kalangan orang yang bodoh adalah orang yang menyembunyikan kebodohannya. Okey? So saya agak marah lah. Jangan ambil benda yang... Dia kata kalau daripada antara bodoh dan diam, saya rasa diam sangat-sangat diterima akal. Sekurang-kurang dalam diam kita tahu dia mungkin bijak dan kita mungkin tak menjangkakan dia bodoh. Tapi kalau dah bersuara dengan posting-posting bodoh, buat sakit kepala sebab orang tahu nyata terang-terang sudah terang lagi bersuluh memang bodoh. Okey? Ikut Jordan. Kalau kita ikut Mesir, kita akan sampai ke Gaza, tapi saya memang nak pergi ke Masjid Al-Aqsa. Matlamat saya untuk masuk pada waktu tu kerana laporan banyak datang daripada Gaza. Gaza mudah, jadi saya masuk ke Masjid Al-Aqsa. Jadi saya memang tujuan saya pun memang nak melawat tempat ketiga paling suci bagi orang Islam sebab saya dah haji, saya dah apa semua, cuma saya tak pernah memijak bumi suci. So saya pergi dan memang saya berniat untuk bersolat di semua 6 masjid tu. Sebenarnya masjid yang ke-6 tu baru saya tahu rupanya Masjid Batu Bergantung tu dia bukan batu bergantung. Dia adalah tempat lubang bulat orang-orang gembala zaman lampau menjadikan dia sebagai tempat pelindungan. Kemudian diberi dia dibesar-besarkan. Sebenarnya bilat tu juga saya bersolat. Memang saya menyimpan impian untuk bersolat di ke-6 masjid suci dalam Al-Aqsa. Dan saya memang berniat untuk sebab saya dah sampai dah ke semua tempat-tempat kecuali di Masjid Al-Aqsa saya pergi. Dan kali pertama saya pergi, saya sampai Tel Aviv. Kali kedua saya pergi, saya sampai ke Bethlehem. Saya lawat semua tempat-tempat yang berkait dengan Nabi Isa. Malah saya masuk ke semua church yang besar. Saya masuk ke sinod dan saya berbual dengan rabai-rabai Yahudi yang besar. Saya didoakan oleh rabai Yahudi yang besar. Ini rabai Yahudi yang tidak bersetuju dengan Zionis ni. Rabai ni mendoa. Dia beritahu pada saudara silalah masuk dan janganlah takut. Aku telah melarang pada pengikutku daripada memberi kamu minum, takut kamu tidak selesa minum. Aku melarang pada mereka meletakkan sebarang wangi-wangian di tubuh kamu kerana aku takut kamu merasa keliru. Tapi aku janji selamat untuk saya jalan dan masuk tengok api asap yang menjadi bara kesuci bagi orang-orang Yahudi. Kemudian dia panggil semua rabai kerana tak semua orang Muslim berani masuk ke situ. Dia suruh doakan. Merah-merah biji mata dia, mendoakan kesejahteraan, mendoakan keselamatan saya. Waktu tu anak saya sakit, dia doakan supaya anak saya baik. Sebab mereka adalah Ahlul Kitab. Saya masuk ke masjid mazhab yang sangat keras dan sangat benci Islam, iaitu mazhab yang pakai topi kotak dan juga tangan berpintal tali tu. Tu mazhab yang sangat ekstrim pada Nabi Daud. Di mana masjid yang saya kata dipertahankan oleh 600 terakhir komando Palestin dan komando Jordan. Waktu tu Jordan dengan Palestin dah menyerah kalah, tapi 600 komando ni memilih kita dengar perintah Tuhan, iaitu pertahankan Al-Quds, abaikan perintah jeneral tu. Jadi 600 orang tu berperang di atas bumbung masjid Nabi Daud tu. Dipanggil pintu singa kalau nak masuk ke kota lama tu. Di pintu singa tu dah gugurnya 600 mujahid yang terakhir mempertahankan Masjidil Al-Quds ketika perang tahun 68, perang 6 hari tu, iaitu perang pada 5 Jun hingga 10 Jun. Saya pergi ke masjid tu dan lihatlah di mana makam tu dibelah dua. Mereka yang lelaki akan pergi meraung-raung menangis di bahagian kepala kubur Nabi Daud. Bahagian belakang meraung-raung menangis, perempuan menangis-nangis di bahagian kaki Nabi Daud. Tapi seorang Yahudi itu benarkan saya masuk. Dia benarkan saya berdoa apa semua dia benarkan. Cuma saya tak berani nak bersolat, saya takut nampak aneh dekat situ kerana itu hardcore Yahudi semua kat situ. Jadi saya hanya berdoa je. Dia tengok kita berdoa pun dia tahu dah kita bukan Yahudi. Itu saya gambarkan pada saudara bahawa
Kena ingat bahawa berat mana pun Allah uji kita, apa yang kita lalui ini hanyalah ujian dunia. Tapi ujian kita tentang agama itu yang akan ditanya dulu. Dan jangan lupa dan jangan, saya ingin mengingatkan saudara bahawa Al-Quds adalah tempat kesuci, tempat ketiga paling suci. Ini bukan datang daripada cerita dengar-dengar ataupun kisah-kisah tak sahih. Dia disebut dalam Al-Quran dan disebut dalam hadis Rasulullah. Bersolat di Mekah Mukarramah dan juga di Madinah Munawarah dapat 1000 kali pahala. Bersolat di mana-mana kawasan di dalam Haram Asy-Syarif atau Al-Quds, anda mendapat 500 kali lebih pahala. Dan saya jelaskan juga pada saudara, Isra Mi'raj yang saudara inginkan tu bersangkut dengan tempat sekarang ni saya cakap ni. Kenapa kita mahu Biden menang? Kerana kita mahu Biden menghapuskan pelan Trump yang sedang berusaha dengan kuat melobi dunia untuk meyakinkan dunia, berikanlah Baitul Maqdis kepada orang Yahudi. Dan orang yang paling bahaya ni telah kalah semalam. Sekurang-kurang naik ni dia bahaya macam mana tak apa, itu kita uruskan. Tapi yang penting tempat suci ketiga paling suci tu, tempat suci kita tu dipulangkan. Dan saya jamin bahawa Biden tidak akan menurunkan daftar tersebut, kerana ketika Obama menjadi presiden, Obama ni adalah mentor Biden, walaupun Obama lebih muda. Sebab Biden ni dia close dengan Obama. Malah dia menang beberapa tempat pun kerana Obama turun berkempen secara peribadi untuk dia. Dia adalah mentor Obama. Dan saya boleh bagi tahu kepada saudara, ketika Obama, kenapa Yahudi tidak selesa? Kerana Obama tidak melaksanakan dasar mesra Yahudi. Walaupun pada masa sama Obama sedikit keras terhadap Islam. Tapi Biden akan meneruskan dasar Obama, iaitu tidak membenarkan Demokrat menjadi tempat perang saraf Yahudi. Dan dia akan menjarakkan hubungan baiknya dengan Tel Aviv, dan dia akan memberi sedikit manfaat kepada kita. Sekurang-kurangnya orang Islam Iran terlepas daripada kepungan larangan perniagaan, manakala Masjid Al-Aqsa akan dibebaskan dengan Amerika menarik kembali periktirafan dia terhadap Baitul Maqdis sebagai ibu negara Yahudi. Itu je. Bahar. B-A-H-A-R. Bahar. Dia ada 3 saja masjid. Situ satu masjid ditukar jadi perpustakaan. Cantik masjid tu di tengah bandar. Okey, dia berhampir dengan Jaffa City, masjid tu dia tukar jadi perpustakaan. Jahatnya Yahudi ni, perpustakaan tu tak pergi masuk lah. Mula-mula dia convert, dia kata pada orang Islam, bertenang, kami akan jadi dia perpustakaan, banyak kitab-kitab Islam kami akan letak di sini. Dia buat tron lah. Tron tu maksudnya menjanjikan sesuatu untuk sesuatu yang lain. Diamlah orang bagi. Buat saja perpustakaan, dia tutup. Kononnya dia kata buku tu perlu dijaga daripada pencebaran. Kalau ramai orang masuk, nanti kitab-kitab orang. Padahal dia nak hapuskan masjid tu. Masjid yang tinggal adalah hanya Masjid Sultan Abdul Hamid yang kedua. Setelah saya pergi bersolat sana, tapi oleh kerana orang Islam tak ramai, hanya 2,000 orang saja orang Islam yang berada di Jaffa City. Jadi saya pergi. Masjid tu tengah diubah suai dengan sedikit wang yang disumbangkan oleh orang Malaysia dan orang-orang kaya daripada Jordan. Orang Arab ni kedekut dengan orang Palestin. Tak tahulah apa masalah dia. Orang Palestin hidup kerana ada orang Indonesia dan hidup kerana ada orang Malaysia. Pergilah sampai sekarang pun. Tengoklah. Yang bermandi peluh berpatah arang yang betul-betul berjuang ni, orang dari NGO daripada Malaysia, NGO daripada Indonesia. Saudara pergi sana, orang takkan kata saudara apa. Dia tahu Malazi atau Indonesia. Sebab dia dah familiar dengan muka orang Islam. Sebab orang Islam Malaysia dengan orang Islam ni sampai masuk sana, buat rumah, buat sekolah, jadi guru. Sebab tu saya cerita, follow saja YouTube, klik saja YouTube Guru Jumpa Burung Ababil tu. Itu adalah rakyat Indonesia yang berkahwin dengan wanita Palestin dan menjadi guru tetap di Palestin mengajar. Jadi direzekikan Allah pada satu pagi, burung ababil itu jatuh dan hinggap di tangan dia. Maka dia pegang, dia rakam video. Inilah burung ababil. Itu budak yang bagus. Dia dah 7-8 tahun dah berada di sana, tak balik Indonesia kerana dia committed untuk mengajar dan terus memberi pendidikan kepada bangsa Palestin. RM juga, Islamic Relief Malaysia juga mempunyai sekolah di sana, membangunkan sekolah. Okey? Makam? Haikal Sulaiman. Okey, Haikal Sulaiman tu, itu saudara nampak tak dari saya tunjuk senang Saya nampak kan Yahudi daripada jangan gelap. Allah Akbar. Yahudi duduk pergi Wailing Wall tu. Duduk angguk kan. Semayang dia tu. Wailing Wall, lepas tu dekat Wailing Wall dia akan masuk note kertas. Dia tolak masuk celah lubang batu tu. Note kertas tu besar tu. Sebelum tu mereka akan tulis dulu note tu dalam bahasa Hebrew. Dia baca, saya tak tahulah apa dia baca. Tapi saya duduk sampai dekat nak dengar dia baca apa kan. Sampai dekat telinga saya pergi. Masa tu saya dah dapat endorsement daripada, oleh kerana mereka lihat saya keluar tu diiringi oleh rabai besar.
Berarti orang yang ada dekat Wailing Wall kan, dia ni mesti somebody ni. Dia rabai dengan dia. Sebab rabai jarang keluar meninggalkan pintu, dia jarang menampakkan diri dia di pintu luar. Sebab dia masuk rabai tu, luar tu adalah tempat Yahudi duk buat benda tu. Jadi rabai bila saya nak keluar, dia memuliakan Ahlul Kitab kerana saya adalah Ahlul Kitab, kerana kita Muslim. Dan dia memuliakan saya sebagai tamu Ahlul Kitab. Diiring saya sampai keluar. Diiring dan dia bagi tahu kepada orang dia nanti di mana dia selesa nak dapat minuman, belikan dia minuman. Saya tak apa saya beli sini sebab dia takut saya rasa nanti minuman tu ada sihir lah apa, dia tak bagi orang jamukan saya minuman. Dia tak bagi orang dia sapu badan saya dengan wangi-wangian. Walaupun saya nak masuk ke kawasan Sinok, saya sepatutnya harus wangi. Tapi bagus rabai ni. Jadi bila saya berjalan dekat situ, roll kamera apa semua, polis apa semua tak ni buat apa sebab dia dengar rabai tadi kan, macam sini lah jumpa ayahanda kan. Dia semua ada ayahanda dia. Jadi saya pun pergi dah saya pergilah sampai dia orang scroll baca Hebrew tu, saya pergi menyebok duduk sebelah-sebelah, tanya dia, what are you doing? Orang tu duduk baca Hebrew, pusing scroll. Saya dan yang dia duduk hangguk-hangguk tu, okey. Secara dinding, saya lupa nak Mahfuz buat map, kadang saya tunjuk. Ni dinding kan, dia bukit kan, dia bukit. Okey, ni bahagian yang saudara tengok, dia angguk-angguk ni di bawah. Masjid Kubah Biru, bukan Kubah Kuning, Kubah Biru. Yang Nabi yang dipercayai oleh Saidina Abu Bakar apabila Nabi Isra, dia turun daripada sayap Jibril, itu yang pertama dia pijak. Bila dia pijak, Abu Bakar sampai, dia kata di sinilah Nabi turun daripada sayap Jibril, bangunkan sebuah masjid. Mana nama masjid tu Masjid As-Sakra. Kebetulan masjid tu dia bina oleh di atas tapak Temple of Solomon kan, Nabi Sulaiman tu dia bina temple. Kan dalam sejarah Nabi Sulaiman dia bina rumah ibadat. Jin Ifrit buat. Nabi Sulaiman bila meninggal, jin Ifrit tak tahu. Bila tongkat dia reput, maka jatuhlah jenazah jenazah Nabi Sulaiman. Barulah jin, apalah kita buat kerja. Selama sekarang Sulaiman dah mati rupanya, pum, Ifrit pun lari. Jin Ifrit. Maka tak siap benda tu. Okey? Nak jadikan cerita, bila Islam datang, masjid tu di bahagian atasnya dibina Kubah As-Sakra. Jadi Yahudi kata dia nak yang itu, kita tak bagi. Sebab kita kata, Muhammad datang kemudiannya tu, di situlah Muhammad bermikraj. Ini dah jatuh dalam kawasan Al-Khud, bumi suci kami. Kerana semua peristiwa Muhammad Isra' dan Mi'raj berlaku di tapak-tapak yang telah ditanda oleh Saidina Abu Bakar, dan orang Islam gazet tanah tu sebagai Haram Al-Syarif. Dia nak. Jadi yang dia duduk pergi hangguk tu tahu apa makna dia? Dia kata, Tuhan, kami tak dapat melindungi wajahmu kerana tembok ini. Jadi surat ini masuk tu kan, adalah surat-surat mengenai kerinduan dia kepada Tuhan untuk segera melawat Temple of Solomon. Kebetulan kalau awak masuk, awak semayang saja di masjid di atas ni, di masjid saya kata, dia ada 6 masjid kan. Kita semayang dulu dekat masjid atas ni, iaitu Masjid As-Sakra. Kita jalan, kita turun bawah aja kita semayang kat Masjid Jin, di mana dinamakan Masjid Malik bin Marwan. Kita tak mau namakan Masjid Sulaiman, nanti lagi marah orang Yahudi. Solomon ni Nabi yang dianggap raja dia. Sebab itu ditukar kepada nama Masjid Malik, Khalifah Malik bin Marwan. Kerana apabila Khalifah Malik bin Marwan menjadi khalifah, dia yang mencantikkan masjid tu. Dia ubah suai masjid tu jadi cantik. Dia dah ada 2 masjid. Satu masjid yang dibina oleh Umar. Umar tak ada apa-apa perasaan pun terhadap tapak yang ditinggalkan oleh Solomon. Cuma apabila datang Malik bin Marwan, dia cantikkan daripada tinggal bangunan-bangunan kayu batu yang tak disudahkan oleh jin, maka disudahkan. Yang ketiga, tempat burak menanti Nabi. Burak tak ditambat, dia nanti je. Dia tempat dia menanti Nabi, maka ditunjuk oleh Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, inilah tempat yang Muhammad cerita pada aku yang burak menanti dia. Maka dibina masjid burak, kecil je, masuk 20 orang saf habis. Jalan lagi sampai ke puncak. Setelah Umar kira nafas dia tu sampai di puncak, maka Umar pun kata di sinilah Nabi berdiri sebelum dia bermikraj ke Sidratul Muntaha. Kita berhenti untuk memberi hormat kepada lalu azan. Okey, Allahumma. Okey tuan-tuan, saya dah cerita dah tu tadi mengenai Haikal tu, iaitu dipanggil Temple of Solomon. Dia berada betul-betul di bawah masjid tu, dan Yahudi sentiasa menggunakan benda tu. Dan hingga sekarang itulah punca ketegangannya, kerana orang Islam kata kalau jatuh saja Masjid Al-Aqsa, Yahudi akan menggunakan alasan bahawa inilah kuil pertama yang dibina oleh Solomon, maka itu adalah tapak suci bagi mereka. Orang Islam kata tak boleh, kerana itulah tapak yang telah kami bangunkan daripada tahun 537 Hijrah, tahun 537 Masih, dan kamilah orang pertama membangunkan tapak tersebut di bawah Saidina Abu Bakar. Itu yang sekarang ni kalau tanya orang Palestin, mati dia memang dekat situ. Sebab tu kalau saudara tengok peristiwa pertempuran Palestin ni, di tempat yang paling hebat akan bertempur adalah mempertahankan Al-Quds. Tempat-tempat lain menjerit-jerit, baling batu je. Kalau di Al-Quds ni, orang Palestin akan keluar, dabik dada ni, tembak sebelum kamu masuk, dia rentah, dia rempuh.
Sebab tu anak muda yang berusia bawah 40 tahun tak dibenarkan berada dalam masjid sebab Yahudi telah mengalami satu pengalaman di mana mereka terpaksa menembak mati ramai orang yang merempuh mereka waktu mereka nak masuk rempuh ke dalam kawasan masjid kerana mereka nak gunakan alasan dalam masjid tu ada senjata. Itu aja. Kita akan pergi, dah lama dah sejam. Saya bangkitkan ini hari adalah untuk jelaskan tentang Biden, apa sahaja impak kemenangan Biden, dan kita lihat dalam lebih makro. Makro tu adalah benda yang related dengan Islam. Kenapa saya berdoa dan berharap Trump kalah? Tak ada sebab, mesti tak ada masalah pun dengan Trump. Rambut oren dia belah tepi apa semua, dia tak pakai BE, dia tak pakai Big John, tak ada masalah dengan saya. Masalah adalah untuk menghentikan dasar dia kerana dia sedang berkempen kepada semua negara Arab untuk membuat, saya kata, perjanjian norma baru. Di mana dalam perjanjian New Normalization, negara-negara Arab ni semua akan menandatangani satu perjanjian dengan Israel bagi membolehkan ekonomi Asia Barat dibuka. Amerika kata dia akan mengaturkan sistem ekonomi yang lebih baik. Itu menyebabkan sekarang ni UAE termakan jerat. Bahrain on the way. Sudan yang miskin, Papua Kedana tu pun dah tak ada roti. Ubah juga iman dia. Tak apalah beriman dengan Amerika. Ubah. Malawi yang kebuluran, dilanda kebuluran, tak ada biji benih nak tanam jagung pun berubah. Tak apalah, bertikat dengan Amerika. Kerana itu cara paksaan Trump dengan menggunakan negara-negara Islam yang miskin untuk bersetuju dan kemudian kami akan memberikan anda bantuan. Okey? Terima kasih.